Iya, kita bersama dengan rakan kita dari daerah Tutong Majdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini dan juga Nadira, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Sihat? Alhamdulillah, saya sihat walafiat pada pagi ini. Bagaimana pula dengan Dini dan juga Nadira? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Belum bersarapan. Dia kan mengharapkan. Ya tersinggah ke Tutong ni. Makan pulut panggang. Jadi di hari baru, tahun yang baru ini Majdi, bagamana? Apa azam Majdi tahun ini? Adakah ingin membaca lebih banyak buku atau menanam lagi banyak tumbuh-tumbuhan? Bagaimana Majdi? Apa azam tahun ini? Azam tahun ini, kalau berkata mengenai dengan azam ini sebenarnya bagi saya susah sebenarnya. Kalau kita ni meletakkan azam, dia je termakbul. Tapi yang penting, yang penting bagi saya lah, kita sentiasa memajukan diri sendirilah dan juga mencabar diri sendiri dan juga membuat sesuatu yang lebih baru luar daripada kotak pada setiap hari. InsyaAllah lah. Begitulah yang kita harapkan ya. Kita ni bukan saja ingin menanamkan azam, tapi kita ni juga ingin membuat sasaran dan kita iringi dengan tindakan, doa, ikhtiar segalanya lah untuk tahun yang baru ini. Jadi terus saja ya, kami serahkan pada Majdi untuk melaporkan informasi dan maklumat semasa dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ada penonton kita bersua pada edisi pagi ini 1 Januari 2022. Selamat tahun baru diucapkan kepada penonton setia rancangan Rampai Pagi dan kita doakan agar auda di luar sana dalam keadaan sihat walafiat dan pada pagi tadi juga ramai sudah di antara auda yang melakukan aktiviti-aktiviti riadah ya, terutama sekali aktiviti berbasikal di pagi hari. Alhamdulillah mulakan hari auda dengan penuh semangat, dengan penuh ceria dan juga melakukan aktiviti sukan yang baik untuk kesihatan tubuh badan. Dan ada pada 1 Januari 2022 ini, seperti biasa juga kita akan kongsikan satu bahan visual dan untuk itu mari kita saksikan bahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, kita melangkah ke tahun 2021 dengan penuh kesyukuran apabila negara telah mencatatkan selama 457 hari kes sifar jangkitan COVID-19 di kalangan warga tempatan. Alhamdulillah. Namun pada bulan Ogos 2021 yang lalu, negara telah dikejutkan dengan 7 kes tempatan COVID-19 yang membawa negara ke gelombang kedua penularan wabak COVID-19. Jadi telah merubah lanskap kehidupan kita ini buat kali kedua, yang mana penerapan norma baharu dan juga sekatan-sekatan dilaksanakan sekali lagi. Namun Alhamdulillah Auda, negara telah pun mencatatkan 457 hari kes sifar penularan wabak COVID-19 di kalangan warga tempatan. Namun pada bulan Ogos yang lalu, negara telah dikejutkan dengan gelombang kedua penularan wabak COVID-19 apabila mencatatkan 7 kes tempatan. Dan mungkin sudah ditakdirkan negara Brunei Darussalam akan mengalami gelombang kedua dan untuk itu kita akan saksikan lembaran 2021 di negara Brunei Darussalam. Penularan wabak COVID-19 gelombang kedua yang lebih menumpu kepada varian Delta yang lebih pantas menular telah meletakkan negara dalam situasi yang berbeza daripada sebelumnya, malahan merubah lanskap kehidupan seharian seluruh masyarakat dan telah memberi impak kepada banyak sektor serta menjejaskan kelangsungan aktiviti yang lazim dilakukan. Ramai yang terkesan dan menghadapi saat-saat sukar apabila kerajaan melaksanakan semula perintah kawalan pergerakan yang ketat sebagai respon untuk mengawal wabak ini daripada terus merebak. Ini termasuk larangan ke atas banyak perhimpunan awam, manakala sekolah, masjid dan perniagaan tidak penting juga diarahkan untuk ditutup selain diarahkan kepada orang ramai untuk tidak keluar rumah tanpa tujuan penting. Selain itu, pelbagai inisiatif juga telah diungkayahkan oleh pihak kerajaan, antaranya mewajibkan pemakaian sungkup muka apabila berpergian dari rumah, membuka pusat-pusat kuarantin di seluruh negara bagi menampung kapasiti pesakit-pesakit COVID-19
melaksana penguatkuasaan sekatan pergerakan melalui operasi pulih pada 4 Oktober 2021 dan operasi peralihan yang bermula pada 19 November 2021, iaitu arahan untuk berada di rumah dari jam 10 malam sehingga 4 pagi, serta mempergiat dan mempercepatkan kadar pemberian vaksinasi dengan membukakan lebih banyak pusat vaksinasi di seluruh negara untuk kemudahan orang ramai. Program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 di negara Brunei Darussalam telah pun dilaksanakan sejak 3 hari bulan April 2021 yang lalu. Dan Alhamdulillah, semenjak program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 diadakan, rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam memang memberi kerjasama yang begitu padu kepada pihak kerajaan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dan ketika ini juga suntikan booster ataupun penggalak ataupun dos ketiga sedang dilaksanakan. Dan kita harapkan dengan adanya suntikan vaksin COVID-19 ini dapat membawa rakyat dan juga penduduk negara Brunei Darussalam untuk menjalani kehidupan seperti baharu di dalam fasa endemik nanti, insya-Allah. Kajian telah mendapati bahawa virus ini tidak akan dapat dihapuskan dan oleh itu mendapatkan suntikan vaksinasi merupakan cara yang terbaik untuk menangani wabak tersebut. Sehubungan itu, rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 telah dirangka untuk melaksanakan sukat-sukat peralihan berdasarkan peratusan liputan penduduk yang telah menerima 2 dos vaksinasi yang bermatlamat untuk membantu memulihkan ekonomi dan perniagaan serta menjaga keselamatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini yang terjejas akibat COVID-19. Pada 19 November 2021, negara telah melangkah ke fasa peralihan yang menyaksikan beberapa pengurangan sekatan telah dilaksanakan seperti pembukaan semula masjid, surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Manakala pada 15 Disember 2021, negara Brunei Darussalam telah beralih ke fasa awal endemik dengan pelaksanaan sukat-sukat atau garis panduan yang telah dikuatkuasakan bagi fasa tersebut. Dengan adanya pandemik dan endemik yang COVID-19 yang sedang kita hadapi pada masa ini, sudah pastinya ada beberapa perkara yang ada perubahan. Salah satunya adalah dari segi IT, teknologi, yang mana kita mestilah mengadaptasi dan able untuk menggunakannya dari kita yang sebelumnya norma baharu ini. Seperti contoh dengan penggunaan Zoom semasa meeting. Instead of perjumpaan secara fizikal, masa ini kita menggunakan Zoom meeting untuk mengadakan tahlil arwah, Zoom meeting, Zoom kelas, dan selain daripada Zoom itu juga ada Google Meet dan sebagainya. Okey, secara umumnya negara Brunei Darussalam tidak terkecuali untuk dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Bagi menyesuaikan diri sewaktu COVID-19 ini, ada beberapa langkah yang perlu kami ambil. Seperti salah satunya ialah kita mempelajari apakah kesan-kesan sampingan daripada COVID-19 itu. Kemudian beberapa langkah yang telah disyorkan daripada Kementerian Kesihatan ataupun langkah-langkah kesihatan lah secara umumnya adalah perlu diterapkan di sewaktu pandemik ini. Sebelum kita beralih ke fasa awal endemik ini, negara Brunei Darussalam juga sudah mengumumkan beberapa fasa peralihan sebelumnya. Dan sewaktu itu ada beberapa masih sekatan-sekatan seperti hanya orang yang bervaksinasi saja yang boleh keluar dari rumah. Dan sekarang dengan adanya fasa awal endemik itu memberi kelonggaran kepada beberapa pihak seperti orang yang berusia dan juga kanak-kanak untuk mungkin dapat keluar dari rumah. Secara amnya, kesukaran yang kami lalui di gelombang kedua COVID-19 ini adalah kami nyorang payah ketani kan masuk ke kedai. Jadi ketani hendaklah mengambil 2 dos masa itu. Jadi 2 dos itu tah yang membuatkan ketani nyorang boleh masuk ke sana sini. Ini pun bila sudah masjid buka ni pun ada peraturan-peraturannya, SOP-nya yang perlu dijaga. Itulah. Itu adalah salah satu kesukaran yang perlu ketani membiasakan diri supaya ketani ini menjadi rutin ketani lah di dalam fasa normal baru ini, insya-Allah. Saya harapkan 2022 ini ketani dapat menjadikan norma baharu ini sebagai ketani punya rutin harian di dalam kehidupan ketani, indah lagi sama macam dulu.
Selain daripada itu juga kita ni berharap mudah-mudahan COVID-19 ini dapat nyorang hilang di negara Brunei Darussalam. InsyaAllah Brunei sentiasa sihat selepas ini, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah, kita ni secara persorangan dan secara individu, saya berasa gembira lah. Kerana kita ni sudah dapat nyorang lepas daripada sekatan-sekatan yang ketat itu. Jadi sekarang kita ni sudah boleh membawa anak-anak ke kedai misalkan. Asalkan diorang ada apa ni namanya 2 dosa sudah. Lepas satu kita ni boleh membawa kanak-kanak berkelah di pantai. Kita ni sudah boleh mengadakan acara-acara doa selamat. Misalkan berkumpul lah. Mengadakan acara-acara keagamaan di rumah masing-masing. Kita ni berharaplah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita ni negara Brunei Darussalam akan orang COVID-19 sudah hendak diada lah daripada negara kita ni. Dan kita ni akan dapat menjalankan apa jua aktiviti-aktiviti yang telah kita ni rancang sebelumnya tu. Itulah yang mudah-mudahan kita ni harapkanlah ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, alhamdulillah, meskipun kita melangkah ke tahun 2022 dengan penuh keazaman dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun negara masih lagi dilanda dengan penularan wabak COVID-19, namun dengan penuh keazaman dan juga keyakinan, insya-Allah kita akan beralih ke fasa endemik secara sepenuhnya. Walaupun pada masa ini kita masih lagi berada di fasa awal endemik sehingga 14 Januari 2022. Namun kita perlu mengadaptasi ke dalam keadaan norma baharu. Kita ni perlu juga mematuhi segala garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, dan kita berharap juga di tahun 2022 ini kita akan dapat melaksanakan apa jua aktiviti seperti sebelumnya. Walaupun wabak COVID-19 masih lagi menular di luar sana, namun yang penting adalah kita ni perlu menjaga kesihatan, menjaga kebersihan dan patuhi segala SOP maupun garis panduan yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan kita berazam agar kita dapat melalui 365 hari di tahun 2022 dengan penuh kesabaran, kesyukuran dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak COVID-19 terhapus di negara Brunei Darussalam. Dan saya kira sampai di sini saja kita dapat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Biar itulah dia yang bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan Auda pada pagi ini. Kalau kita imbas kembali di tahun 2021, pastinya perkara yang paling menjadi ingatan dalam fikiran kita atau dalam benak fikiran kita adalah di mana negara dilanda gelombang kedua wabak COVID-19. Itu yang paling kita ni akan ingat ya. Dan apabila berlakunya penularan wabak COVID-19 gelombang kedua, negara sekali lagi mengetatkan pergerakan kita ni dan banyak juga perkara-perkara yang diketatkan semula. Dan itulah ya, dan alhamdulillah apabila masa berlalu dengan kerjasama padu daripada seluruh rakyat dan juga penduduk negara dan juga usaha kerajaan, alhamdulillah negara Brunei Darussalam dapat beralih ke fasa awal endemik sehingga 14 Januari 2022 ini, dan kita harapkan selepas 14 Januari 2022 negara akan beralih ke fasa endemik secara sepenuhnya. Dan kita juga mengharapkan di tahun 2022 ini banyak perkara-perkara yang baik akan berlaku. Dan seperti semalam juga kita dengarkan ya, titah daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan negara Brunei Darussalam bahawa kita ni jangan leka walaupun negara sudah beralih ke fasa endemik. Dan kita perlu sentiasa juga mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, dan juga kita menyokong segala usaha daripada pihak kerajaan, dan mudah-mudahan negara Brunei Darussalam akan terhindar daripada segala wabak dan juga penyakit yang bakal melanda negara ini. Kita doakan tahun 2022 tahun yang terbaik. Baik, saya kira sampai di sini saja kita buat bersama, dan untuk seterusnya saya serahkan kembali kepada Dini dan juga Nadirah. Silakan.